Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan iaitu analisis projek dan kami telah bersepakat untuk memilih satu projek menternak sejenis haiwan yang eksotik iaitu menternak landak. Sebelum itu saya perkenalkan dahulu diri saya. Nama saya Muhammad Radi bin Ahmad Hamzah. Dan saya akan masuk pada pengenalan projek ni. Ini adalah gambar landak itu. Okey, saya akan memulakan pembentangan ini dengan menceritakan sedikit tentang landak ni, sejarah-sejarah landak ni. Baiklah, projek ini adalah berasaskan peternakan landak raya. Okey. Baiklah, landak raya ataupun dikenali sebagai Hystrix bercura. Dia merupakan haiwan liar yang dikategorikan sebagai spesies yang terancam dan hampir pupus pada masa kini. Pada awal tahun 80-an dulu, dia dikenali sebagai haiwan perosak kerana bilangan dia yang terlalu banyak telah merosakkan banyak tanaman-tanaman yang telah diusahakan oleh para petani. Kiranya landak ni dia musuhlah kepada para petani sebab dia suka makan umbut nenas, umbut anak nenas tu. Benda ni adalah mendatangkan kerugian lah kepada para petani kerana haiwan ni lah. Dan disebabkan bilangan dia terlalu banyak pada dahulu dan banyak merosakkan tanaman, jadi para petani ni nak jaga tanaman-tanaman dia. Macam-macam inisiatif yang telah dibuat untuk menghalang landak itu menyentuh tanam-tanaman itu. Antara inisiatif yang digunakan oleh para petani ini seperti membuat perangkap, dibuat jerat, dan juga dia rosakkan tempat tinggal landak tu dalam kawasan tanaman tu lah, untuk elakkan landak tu kembali untuk rosakkan tanaman-tanaman tu. Jadi itu adalah sedikit pengenalan kepada landak. Jadi apakah keistimewaan landak ni? Keistimewaan landak ni ada daging dia. Daging landak ni memang kalau di majoriti pada orang-orang yang selalu biasa makan daging landak ni, memang sedap lah. Enak makan. Dia bukan untuk masak tu memang tak kisahlah minum apa-apa. Tapi landak ni daging dia istimewa. Bukan dekat negara ni je, bukan dalam negara ni je, di seluruh negara. Permintaan tinggi lah senang cerita daging landak ni. Bukannya murah, daging landak ni memang mahal. Itu keistimewaan landak sebenarnya. Tapi dia ada juga kelemahan dia. Dia sebenarnya daripada digelar sebagai haiwan perosak kan. Dan sampai sekarang spesies dia dah hampir pupus. Kenapa hampir pupus? Kerana adalah perbuatan manusia yang membuat penebangan hutan secara ilegal dan menyebabkan landak-landak ni semua kehilangan tempat tinggal mereka. Sebab benda ni boleh dibuktikan kerana landak-landak ni banyak dijumpai di tengah-tengah jalan yang telah dilanggar di kereta, ditemui matilah. Jadi dah apabila tempat tinggal mereka telah dimusnahkan oleh kerakusan manusia yang suka buat-buat ni, tamat dengan duit kan, keuntung semua. Jadi menyebabkan side effect kepada binatang-binatang seperti landak ni yang kehilangan tempat tinggalnya. Okey. Itu sedikit sejarah landak ni. Baiklah. Apa objektif membela landak ni sebenarnya? Objektif projek membela landak ni. Yang pertama adalah objektif dia adalah untuk melindungi dan membiakkan semula spesies-spesies landak raya ni. Sebab landak raya ni kan pada masa sekarang dia adalah spesies yang terancam dan hampir pupus. Jadi objektif dia adalah untuk membiakkan semula untuk mengekalkan landak ni yang masih ada lagi dalam negara ni, yang bukan negara kita je lah, seluruh negara. Yang kedua, sebab daging landak raya ni
Sangat sedap. Memang sedap. Rugi kalau tak try. Siapa tak pernah try tu kena try lah daging landak ni. Landak. Okay. Next adalah daging landak ni satu permintaan yang tinggi di pasaran. Sebab apa? Rekod bukan rekod lah. Permintaan harga daging landak ni di pasaran dia boleh mencecah pada RM100 hingga RM150 per kilogram. Jadi memang daging landak ni permintaan dia sangat tinggi di pasaran. So boleh kau untung lah. Sampai kita melindungi tembiak kan, boleh juga kita jual lah. Dan organ-organ dalaman dia boleh dijadikan sebagai penawar seperti apa organ dalaman dia tu, seperti hati, pedu, tulang landak. Boleh dibuat sebagai penawar lah, seperti lelah, semput dan sebagainya lah. Dan boleh juga di China landak ni digunakan sebagai ubat-ubatan tradisional untuk membantu menyembuhkan penyakit. Itu orang Cina punya hal macam mana dia nak buat. Tapi memang dia popular di China, landak ni. Okay, then isi perut landak yang boleh mengubati masalah diabetes. Bukan sahaja diabetes, ia juga boleh mengubati masalah yang menjadi penawar kepada masalah darah tinggi. Kerana landak ni, kenapa dia banyak boleh menjadi penawar? Sebab pemakanan landak ni dia hanya makan makanan yang berkhasiat tinggi. Sebab itu organ-organ dia, isi perut dia semua boleh dijadikan sebagai penawar untuk berbagai penyakit. Itu saja untuk pengenalan ni. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Ahmad Afiq bin Zulkifli, bernombor metrik DB180002. Okay, saya akan bentangkan tentang sedikit latar belakang projek ini. Okay, projek kita yang seperti kita tahu adalah penternakan landak. Okay, saya akan masuk slide yang seterusnya. Okay, projek menternak landak. Okay, di sini saya sediakan nama pemilik ini. Projek menternak landak ini adalah Haji Jasman bin Kasran. Okay, nama syarikat beliau adalah Jasman Prosupin Farm. Okay, alamat syarikat nombor 81A, Lorong Haji Omar, Air Hitam Batu 15, 84200 Muar, Johor. Okay, jumlah ternakan beliau adalah 50 ekor. Okay, agak banyaklah untuk penanaman yang projek menternak landak. Okay. Okay, saya akan beritahu sedikit tentang lokasi beliau. Lokasi yang dipilih oleh Haji Jasman adalah begitu strategik kerana ia berada di kawasan kampung. Hal ini kerana strategik kerana kita dapat lihat strategik kerana jauh daripada jalan raya dan menyebabkan di kawasan tersebut agak diam dan kurang bising daripada kenderaan-kenderaan dan juga hingga dari jalan raya. Okey, kerana seperti Haji Jasman berkata kepada kami, landak tidak suka akan suasana yang bising kerana akan mengganggu pembesaran landak itu sendiri. Okey, seterusnya lokasi kandang juga berjauhan daripada kawasan perumahan. Okey ya, yang ni tiada kena-mengena dengan bising, tetapi kita dapat lihat kerana landak ini mengeluarkan satu bau. Dia seperti pembelaan kambing juga, menternak kambing juga, kerana kami pun ada mengeluarkan bau. Setiap binatang mempunyai bau-baunya tersendiri dan landak juga tidak terlepas dengan bau-bau hamis dan sedikit bau-bau tai daripada landak itu. So apabila jauh daripada kawasan rumah, maknanya tiada pencemaran bau daripada yang dihasilkan yang dapat mengganggu penduduk perumahan di kawasan tersebut. Okey. Seterusnya, lokasi kandang ini juga tidak jauh daripada Pekan Pakri dan Parit Sulong. Okey, kat sini ada Pekan Parit Sulong di kawasan ini. Okey,
Ini kerana jika agak strategik kerana dekat dengan kedai untuk Haji Jasman untuk membeli makanan kepada landak tersebut seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah rosak atau reject. Okey, di situ nampaklah mudah untuk Haji Jasman mendapatkan bekalan makanan untuk landak beliau. Okey, seterusnya keselamatan landak juga terjaga kerana kandang di hadapan rumah Haji Jasman sendiri. Haji Jasman tinggal di sebelah dengan kandang beliau sendiri. Okey, kandang landak beliau sendiri, so senang untuk monitor dan melihat jika apa-apa yang terjadi pada landak beliau. So, kualiti dan keselamatan terjamin di situ. Okey, sekian daripada saya. Saya akan teruskan slide seterusnya dengan kawan saya iaitu Saudara Farhan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Izzuddin bin Muhammad Napiah. Nombor matrik DB180079. Baiklah, untuk kali ini saya akan membentangkan strategi menguruskan projek. Baiklah, strategi dia terbahagi kepada 3, iaitu integrasi kos bahan mentah dan juga tempoh projek. Untuk yang pertama ni adalah integrasi kos. Integrasi kos ni adalah dia merujuk kepada kos keseluruhan, di mana di sini kos yang diperlukan adalah 15k ataupun RM15,000. Dia juga termasuk dengan upah pekerja. Okey, untuk yang bawah dia pula, harga seekor landak tu boleh mencapai 250 sehingga RM400. Harga ni pun bergantung kepada saiz landak ataupun umur landak tu. Semakin besar landak, semakin tinggi harga dia. Okey, seterusnya yang kedua adalah kos bahan mentah. Bahan mentah ni adalah makanan dia, di mana kita akan beri makan buah ataupun sayur-sayuran. Bahan mentah ni kita beli secara berperingkat, iaitu seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Okey, untuk yang ketiga, tempoh projek. Anggaran untuk menyiapkan projek landak ni adalah 8 bulan dan projek ni dijangka akan siap secara sepenuhnya selama 1 tahun. Okey, seterusnya gambar rajah rangkaian. Dia terbahagi kepada 2, iaitu yang atas tu adalah pasangan serasi, yang di bawah adalah pasangan tidak, yang di bawah tu, maafkan saya, yang di bawah tu adalah pasangan serasi, yang di atas adalah pasangan tidak serasi. Okey, kita pergi yang biru ni, atas ni pasangan tidak serasi, di mana ditunjuk mula, lepas tu landak baru lahir, umur dia antara 3 hingga ke 4 bulan tu dia dipisahkan daripada ibu dia. Lalu dia tengok sama ada serasi ataupun tidak. Apabila didapati tidak serasi, dia akan diasingkan dan juga akan dijual atau dikomersial. Berbeza dengan di bawah ni. Yang di bawah ni adalah landak, memastikan jantina landak ni dipasangkan, lepas tu didapati landak tu adalah serasi, jadi dia akan terus belalah landak tu untuk pastikan dia membiak. Okey, itu saja bahagian saya teruskan serahkan kepada saudara Amirul. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul bin Kamarudin. Okey, saya akan membahaskan mengenai isu-isu yang dihadapi dalam projek menternak landak ini. Okey, mari kita lihat. Okey, terdapat 3 peringkat dalam pengurusan projek untuk masalah yang dihadapi, iaitu perancangan, penjadualan dan pengawalan. Okey, kita lihat dalam peringkat perancangan. Okey, dalam peringkat perancangan terdapat 2 masalah yang dihadapi, iaitu bantuan kewangan dan kekurangan tenaga pekerja. Okay, kita tahu sesuatu projek yang dibangunkan, terutama dalam projek
menternak landak ini, dia memerlukan memakan bajet yang sangat besar, iaitu sekurang-kurangnya RM20,000. Okay. Kita dapat bantuan dalam projek ini. Bantuan ini diberikan oleh Risdah. Tetapi syarat yang dikenakan adalah pemohon itu perlulah berumur 50 tahun ke bawah. Malangnya Encik Haji Jasman, iaitu pemilik atau syarikat ini atau pemilik projek ini telah pun berumur 62 tahun. Okay. Manakala kita tengok lihat pada kekurangan tenaga kerja. Okay. Projek ini dibangunkan sendiri oleh Encik Haji Jasman bersama ahli keluarganya. Jadi setiap kerja, skop dan pembagian tugas yang dilakukan hanya dilakukan oleh Encik Haji Jasman sendiri beserta anak lelaki beliau. So kerjanya rumit dan kekurangan kaki tangan. Kerja melakukan menyebabkan lagi mengambil masa yang panjang juga untuk menguruskan projek menternak landak ini. Kita lihat pula pada peringkat penjadualan. Dalam peringkat penjadualan ini terdapat juga dua masalah, iaitu proses pembersihan landak serta pemakanan yang rumit. Okey, dalam pembersihan landak ini, kita boleh lihat landak ni dia ada makan yang tak habis menyebabkan pertaburan di sekitar kandang ni, juga dia membuang merata-rata. Apabila membuang merata-rata, menyebabkan dia memijak najis-najisnya, dia memijak najis dan memijak makanan-makanan yang tak habis, menyebabkan kandang dia kotor. So untuk membersihkan kandang ni, anak Encik Haji Jasman ni memerlukan menghalau menggunakan kayu yang panjang untuk masuk ke sangkar landak tersebut. Sebab kita tak boleh angkat landak tu sebab dia ada duri. Kita tak boleh nak angkat dia. Jadi anak lelaki beliau memerlukan kayu yang panjang untuk menghalau, mengambil masa yang agak panjang jugalah untuk membersihkan kawasan kandang tersebut. Okay. Kita lihat pula pada pemakanan dia. Pemakanan yang rumit kerana landak ni dia hanya makan sejenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang paling dia suka adalah umbut pokok sawit. Okay. Jadi setiap pagi Encik Haji Jasman akan pergi ke pasar untuk mendapatkan buah-buahan yang dah rosak, dan dia perlu balik ke rumah memotong pula kepada bahagian-bahagian kecil supaya senang landak ni menikmati, dan juga apabila dia nak bagi landak ni perlukan kuantiti yang sama supaya dia tak bergaduh. Landak ni pun dia ada dengki-mendengki juga. Kan, macam tu kan. Dan pembagian makanan ni juga dilakukan pada waktu malam. Okay. Kita lihat pula pada peringkat pengawalan, iaitu ada 3 perkara. Itu kerosakan yang dilakukan landak, kehadiran makhluk perosak serta landak yang luka. Okay, apa yang kerosakan yang boleh dilakukan oleh landak ini? Okay, kerosakan yang dilakukan oleh landak ni ialah dia menggigit dawai pintu besi dan mencabut salur air yang ada di kandang mereka. Okay. Dia gigit ni pun sebab dia nak asah gigi dia. Kalau dia tak asah gigi dia, menyebabkan gigi dia panjang, sukar untuk landak ini makan. Kita lihat pula pada kehadiran makhluk perosak. Okay. Kerana kandang ini bersebelahan dengan kebun getah, jadi terdapat monyet dan tikus yang hadir atau datang untuk mencuri stok-stok makanan landak ni. Okay. Dan juga terdapat juga pernah datang ular sawa yang panjang dia berukuran dalam 10 ke 15 meter, agak panjang. Bernasib baik Encik Haji Jasman dapat menangkap ular tersebut daripada memakan landak beliau. Okay. Dan yang terakhir kita lihat pada landak yang luka. Okay. Landak ni sifat haiwan apabila dia bertemu dia bergaduh. Okay. Apabila dia bergaduh menyebabkan badan landak tersebut luka. Dan kos rawatan yang dilakukan adalah Encik Haji Jasman sendiri yang merawat landak-landak yang luka, kerana untuk pergi ke kawasan ke klinik vet agak jauh ke bandar. So dan dia kos yang untuk merawat sendiri ni agak tinggi juga untuk merawat landak itu. Okey, itu saja daripada 3 peringkat, iaitu perancangan, penjadualan dan pengawalan untuk masalah yang dihadapi. Seterusnya, Saudara Zulfadil akan menerangkan kaedah-kaedah untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara saya sebentar tadi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Zulfadil bin Jamaluddin, dan bermetrik DB 180011. Okey, baik, seterusnya kita akan beralih kepada cadangan dan kaedah mengatasi.
Okey, dari segi perancangan, kami mencadangkan bahawa Haji Jasman mendapatkan rakan kongsi akan dapat mengurangkan segala jenis kos yang ditampung beliau sendiri dan ianya dapat dikurangkan. Seterusnya juga ia akan meningkatkan tenaga manusia. Seterusnya bila kita beralih kepada penjadualan. Dari segi penjadualan pula iaitu proses pembersihan, di mana kami mencadangkan bahawa lantai kandang ditukarkan kepada mozaik dan jubin, dan seterusnya penggunaan water jet pressure atau water pressure ataupun water jet, iaitu penggunaan air yang kuat agar pembersihan mudah untuk dijalankan di kandang tersebut, dan juga penyediaan kawasan khas di mana kandang disediakan tempat makan yang baik untuk landak itu makan dan agar dapat mengurangkan pembaziran makanan ya. Seterusnya adalah pemakanan yang rumit. Okey, bagi cadangan pemakanan yang rumit ini adalah dari segi kami memberikan buah-buahan yang saiz kecil berbanding saiz yang besar. Ini adalah untuk mengurangkan masa yang diambil oleh pengusaha di mana mereka terpaksa memakan masa untuk memotong buah-buah kepada yang lebih kecil. Dan seterusnya adalah menyediakan makanan landak pada waktu petang, dan ini adalah sesuai untuk bagi pesara-pesara yang mengusahakan landak eksotik ini memberikan makanan landak pada waktu petang agar pada waktu malam mereka mempunyai masa yang lapang untuk diluangkan bersama keluarga yang tercinta. Okey, seterusnya adalah dari segi pengawalan. Dari segi pengawalan pula iaitu kerosakan yang dilakukan oleh landak, iaitu terdapat banyak kerosakan yang dilakukan oleh landak seperti menggigit pada pagar-pagar. Oleh itu kami mencadangkan agar besi dawai pintu ditukarkan kepada jenis besi pagar. Dan seterusnya adalah meletakkan penghadang pada saluran air, dan ini akan menyebabkan landak tersebut kurang membuat kerosakan terutamanya pada besi ataupun penghadang, dan juga mempunyai saluran air yang lebih baiklah. Okay, seterusnya adalah kehadiran makhluk perosak, di mana kehadiran makhluk perosak ini kita tidak dapat sangka lagi seperti ular yang akan datang secara senyap pergi ke landak. Okay. Dengan itu kami mencanakan bahawa untuk meletakkan perangkap atau peracun di sekeliling luar ataupun kandang tersebut. Dan seterusnya adalah di samping itu juga mencadangkan adalah penggunaan spotlight dan pengesan pergerakan. Spotlight itu adalah untuk terutamanya pada waktu malam, dan juga pengesan pergerakan terutamanya menggunakan heat detector, iaitu pengesan haba. Dan dengan ini akan memudahkan kita ataupun Haji Jasman untuk mengesan sebarang bentuk bahaya yang datang kepada landak. Dan seterusnya adalah landak yang terluka. Bagi pengawalan landak yang terluka ini, Haji Jasman bolehlah menyediakan bilik pengasingan, maksudnya bilik asing untuk landak itu dirawat sekiranya berlaku sebarang kesakitan yang dialami oleh landak tersebut. Dan juga kotak pertolongan cemas itu adalah sangat penting. Di mana saja anda berada, pastikan kotak pertolongan cemas berada bersama anda. Ataupun untuk Haji Jasman ni kita perlu letak di bahagian kawasan kandang tersebut agar ia akan memudahkan sebarang bentuk untuk penyelamatan yang awal ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Madam Nisa. Nama saya Muhammad Zunnur Ain bin Jasman, bernombor matrik DB180009, dan hari ini saya akan membuat kesimpulan tentang keseluruhan video ini, keseluruhan projek ini. Jadi projek menternak landak ni merupakan salah sebuah projek yang mampu memberikan pulangan lumayan, dan di samping dapat membantu melindungi serta membiakkan landak raya yang kian terancam. Ya, projek ini ialah projek landak raya, di mana ianya hanya berada di antara, dia hanya hidup di antaranya lah di Malaysia, di Indonesia, di Vietnam, di kawasan Khatulistiwa, di mana ada peratusan hujan yang tinggi. Kerana landak ni dia suka tempat yang lembap, lembap dan sejuk. Jadi jika dibandingkan pada zaman dahulu, landak-landak ini terlalu banyak sehingga dikategorikan sebagai makhluk perosak, seperti
kinzeh di mana ia merosakkan tanaman orang kampung. Dan orang zaman dahulu bergantung kepada tanaman. Jadi salah satu makhluk perosak selain daripada kinzeh ialah landak. Ya, landak raya ya. Jadi zaman dahulu dia dianggap sebagai perkara yang remeh. Sebab dia merosakkan tanaman kan. Sebab itulah orang pada zaman dahulu telah mengambil inisiatif untuk memerangkap dan membunuh landak itu tersebut. Alright. Jadi kita beritahu tentang projek ni pula. Projek ni boleh berjalan dengan lancar apabila mengamalkan konsep-konsep pengurusan projek agar pengurusan dalam melaksanakan projek ini tersusun. Jadi kita ada beberapa seperti perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. In terms of perancangan, mungkin untuk penambahbaikan seperti Saudara Zulfadli sudah bagi tahu, pengusaha ataupun Haji Jasman boleh menitik beratkan atau mencari inisiatif untuk mencari rakan kongsi agar boleh membesarkan lagi projek ini. Seterusnya untuk penjadualan, mungkin untuk daripada segi pembersihan tu dan juga pemakanan mungkin boleh diperbaiki. Dan untuk pengawalan, disebabkan kandang landak ini berlokasi hanya 100 meter daripada rumah pengusaha Haji Jasman. Jadi beliau boleh datang dan menjenguk pada bila-bila masa saja. Okay? Dan lokasi ternakan tersebut amat strategik sebab ianya tidak terlalu jauh dengan pekan. Jadi kalau nak cari pemakanan, nak cari makanan landak seperti sayur reject, buah-buahan reject di kedai-kedai sayur lah. Jadi tak jauh sangat sebab berdekatan dengan pekan. Dan lokasi ini dia berada di dalam pedalaman. Jadi jauh daripada kebisingan jalan raya. Jadi fun facts, landak ni dia tidak suka bunyi yang kuat, bunyi yang bising dia tak suka. Dia suka tempat yang diam je. Jadi lokasi tersebut amatlah strategik. Seterusnya landak ni mempunyai bau dia tersendiri. Seperti kambing ada bau tersendiri kan. Kalau kita lalu di kandang-kandang kambing, kita akan bau, oh ni bau kambing. Dan sama seperti landak, kalau kita lalu di sebelah kebun ni, kita dapat bau amis landak. Jadi disebabkan dia jauh daripada perumahan, jadi tiada permasalahan lah. Jadi setiap jiran-jiran tidak mengadu lah kerana bau busuk landak ni lah. Okay. Untuk projek ini boleh dikategorikan antara projek yang mempunyai peratusan kejayaan yang tinggi kerana first, tak ramai yang buat projek ini tak ramai yang boleh menjaga landak. Susah nak dapat landak ni. Bayangkan untuk sepasang landak yang dijual sepasang iaitu jantan dan betina lah. Jantan betina yang dah serasi lah, mengambil jumlah lebih kurang 3 hingga 4 ribu ringgit sepasang. Okay. Landak ni nak serasikan dia tu agak sukar. Sebab dia kalau tak minat, dia takkan terus ambil lah. Contoh kita masukkan satu pasang di sebuah kandang. Jika dia tidak serasi, maka dalam 1 tahun ataupun 6 bulan tu takkan ada anak keluar. Jadi kalau dia serasi, and then barulah dia akan ada anak, barulah boleh jadi proses menternak lah. Seterusnya demand yang tinggi ni bukan saja di dalam negeri, bahkan di luar negeri pun memerlukan daging landak ini. Sebab dia dikategorikan daging yang eksotik. Rasanya memang sungguh sedap. Berbeza dengan kambing, berbeza dengan rusa, berbeza dengan pelanduk. Memang sungguh luar biasa. Memang sedap sungguh. Sebab itulah harga untuk 1 kilogram daging landak ni lebih kurang 100 hingga ke 130 ringgit. Something like that. Jadi mahal lah. Kita beli daging rusa pun 1 kilo 70 ringgit. Ini kan daging landak 1 kilo mencapai hingga ratusan ringgit. Jadi dia mempunyai demand yang tinggi. Jadi untuk kesimpulannya, projek ini amatlah membantu in terms of ekosistem landak. Sebab yalah, kita tak nak dia ditelan dek zaman. Jadi
salah satu cara untuk kita memastikan dia ada di pada masa hadapan ialah dengan menternaknya. Itu saja daripada saya. Terima kasih.